Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Polis selesai ambil keterangan Mr. H. Polis mengesahkan individu yang dikenali sebagai Mr. H berkait dengan siasatan kes video perbualan mirip bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof selesai diambil keterangan hari ini. Tanpa mendedahkan siapa dan tempat, Mr. H dipanggil Ketua Polis Negara Tan Sri Nazarudin Hussain berkata individu berkenaan hadir sejak pagi tadi. Selain itu, dia juga meminta penolong pegawai JKOM Abdul Wahab Abdul Qadir Jailani digesa tampil membantu siasatan. Nazarudin berkata demikian selepas ditemui pemberita di Majlis Pengiktirafan Tolak Rasuah dan Pelancaran Peraturan 3C sempena sambutan Bulan Integriti 2023 di Maktab PDRM Ceras. Terdahulu tular menerusi media sosial video berdurasi 3 minit memaparkan perbualan secara dalam talian antara lelaki didakwa mirip Muhammad Agus dengan seorang individu lain. Muhammad Agus pada siang ke media Jumaat lepas di sebuah hotel Bangi mendakwa video itu disunting dan dia telah membuat laporan polis berhubung perkara berkenaan. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Agus dedah identiti Mr. H kepada polis. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat JKOM Muhammad Agus Yusof hari ini mendedahkan identiti Mr. H kepada polis. Bagaimanapun dia tetap membungkam apabila diasak oleh wartawan selepas merakamkan kenyataannya ibu pejabat polis daerah Kajang hari ini. Soalan berkaitan siasatan yang jelas saya telah dedah siapa Mr. H kepada polis, katanya. Minggu lalu video Agus dan penolong pegawai JKOM Abdul Wahab Abdul Qadir Jailani yang didakwa bersembang luca antara satu sama lain dalam video rakaman itu menjadi tular. Bagaimanapun pada Jumaat lalu, kedua-dua mereka dinafikan terlibat dalam perbualan luca dan mendakwa apa yang berlaku merupakan konspirasi daripada seorang yang digelar sebagai Mr. H. Mereka juga berkata video itu sesuatu yang dirancang dan telah disunting. Rentetan peristiwa itu pada Sabtu lalu, pengarah bahagian Lati dan penduduk Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Hakim Ramli yang turut dikenali sebagai Ustaz Hakim Ramli tampil menafikan pendakwaan penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin yang mendakwa dirinya sebagai Mr. H. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Henti spekulasi, jangan sebar video bekas KPM JKOM, kata polis. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi dan penularan semula rakaman video perbualan individu mirip bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dan seorang kaki tangan JKOM. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata tindakan itu boleh mengganggu proses penyiasatan kes berkenaan. Polis Diraja Malaysia akan mengambil tindakan tegas dan dinasihatkan tiada spekulasi dan penularan semula video rakaman, katanya. Tindakan akan diambil terhadap pengguna media yang menggunakan kemudahan aplikasi bagi maksud menyalahi undang-undang, katanya. Sementara itu, Muhammad Suhaili mengesahkan Muhammad Agus dan ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Syarin atau dikenali Cikgu Bad telah dirakam percakapan hari ini di bawah Seksyen 11 Kanun Tata Cara Jenayah berhubung penularan video itu. Beliau berkata kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Bukit Aman panggil semula Agus bersama Wahab beri keterangan. Bukit Aman akan memanggil bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Datuk Dr. Muhammad Agus untuk dirakam semula keterangan berhubung video berunsur lucah yang tersebar sejak Khamis. Tindakan itu diambil susulan siasatan kes berkenaan kini dikendalikan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman selepas mengambil alihnya daripada Polis Selangor. Pengarah JSJ Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain ketika mengesahkan perkembangan siasatan itu berkata pihaknya juga akan memanggil semua seorang kaki tangan JKOM yang dikaitkan dengan rakaman video terbabit itu, yaitu Abdul Wahab Abdul Qadir Jailani, untuk ambil keterangan. Beliau berkata proses rakaman keterangan terhadap kedua-dua individu terbabit akan dijalankan dalam masa terdekat. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Video tular polis sahkan terima laporan Agus.
PDRM telah menerima laporan berhubung isu tular yang memaparkan rakaman perbualan luca yang dikaitkan dengan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dengan seorang pegawainya. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata laporan itu dibuat Muhammad Agus di Balai Polis Kajang pagi semalam. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Hussein berkata pihaknya akan memanggil beberapa individu dalam masa terdekat bagi membantu siasatan. Terdahulu tular menerusi media sosial video berdurasi 3 minit memaparkan perbualan secara dalam talian antara lelaki didakwa mirip Muhammad Agus dengan seorang individu lain. Muhammad Agus pada sidang medianya di sebuah hotel di Bangi dekat Kuala Lumpur hari ini mendakwa video itu disunting dan telah membuat laporan polis berhubung perkara berkenaan. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang berbalah tapi salahkan pembangkang, kata Fadli. Ketua Penerangan PAS Muhammad Fadli Syari hari ini menggesa penyokong kerajaan berhenti menyalahkan pembangkang berhubung dakwaan skandal seksual terhadap bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat. Sebaliknya, kata ahli Parlimen Pasir Mas itu, kerajaanlah yang harus memperbaiki agensi itu. Saya menggesa siasatan segera dan telus perlu dilaksanakan secepat mungkin bagi menjernihkan isu ini, katanya. Ini berkaitan seorang pegawai JECOM mendakwa terdapat konspirasi di sebalik video tular yang menunjukkan dirinya dan bekas Ketua Pengarah JECOM Muhammad Agus Yusof didakwa berbual melalui panggilan video. Saya dapati ada juga yang bertindak menyalahkan pembangkang dalam hal ini, padahal tidak ada langsung keterlibatan pihak pembangkang yang menyebabkan peletakan jawatan Ketua Pengarah JECOM berkenaan. Mereka berbalah sesama sendiri, tiba-tiba disalahkan pihak lain, dakwa Fadli.